Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua murid-murid cikgu. Cikgu harap semuanya sihat-sihat bersama keluarga di rumah. Okey, so jom kita teruskan hari ini mata pelajaran Bahasa Melayu dengan topik hari ini iaitu penjodoh bilangan. Cikgu akan sentuh 4 penjodoh bilangan iaitu berkas, bilah, deret atau baris dan juga batang. Okey, jom kita saksikan setiap penjodoh bilangan itu contoh dan juga contoh ayat. Seterusnya kita tengok maksud penjodoh bilangan. Okey, penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan untuk membilang benda, orang, haiwan, tempat dan sebagainya. Okey, kita bagi contoh penjodoh bilangan ni ada banyak. So antaranya ialah bilah, buah, buku, helai, ulas dan sebagainya. So kita boleh tengok nanti cikgu akan memberikan 4 setiap kali video cikgu untuk penjodoh bilangan. Okey, penjodoh bilangan yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang berkas. Okey, apa itu berkas? Kalau kamu tengok gambar, berkas itu adalah sekumpulan benda yang diikat bersama-sama atau sekumpulan seperti kayu api, rotan, lidi, buluh, okey dan sebagainya lah. Okey, antaranya contoh yang dalam gambar itu ialah kayu yang diikat. So kalau kita ada kayu atau buluh yang diikat, so kita panggil dia berkas. Okey, sebab kita kumpul dia dalam satu kumpulan dan diikat. Okey, kita tengok contoh ayat. Okey, contoh ayat yang pertama, berkas, Kamil membawa seberkas kayu api dari hutan. Okey, so maknanya kalau orang bawa kayu api dari hutan, so dia mesti ikat. Okey, satu kumpulkan dan ikat. So itu dipanggil seberkas. Okey, seterusnya kita tengok penjodoh bilangan yang kedua. Penjodoh bilangan yang kedua pula ialah bilah. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar ni, dua gambar yang cikgu beri ni, satu adalah pisau, satu lagi adalah kapak. Okey, so bilah ini ialah benda yang tajam dan runcing seperti pisau, jarum, tombak, parang, lembing dan kapak. Okey, so ni antara contoh benda yang boleh digunakan penjodoh bilangannya adalah bilah. Okey, sebab dia kalau kamu tengok pisau ni runcing kat depan dia ni, so sebab tu kita gunakan dia bilah sama juga kapak. Jarum pun sama, jarum pun bawah dia tu adalah tajam tombak pun bawah dia tajam macam lembing, parang sama macam pisau, semua dia besar sikit, dan kapak lah. Okey, so ini antara contoh untuk bilah. Okey, ini adalah contoh ayat untuk bilah. Ibu menggunakan sebilah pisau yang tajam untuk menyiang ikan. Okey, so kalau kita nak siang ikan, pastilah kita guna pisau. Okey, so pisau kita gunakan penjodoh bilangannya ialah sebilah. Okey, seperti apa yang cikgu beritahu tadi, maksudnya bilah tu adalah benda yang tajam dan runcing di hadapan. Okey, so kita tak boleh salah guna penjodoh bilangan Okey, seterusnya yang ini adalah penjodoh bilangan yang ketiga iaitu baris atau deret. Baris ni kalau kita tengok, baris adalah satu susunan, okey, benda yang berbaris atau berderet seperti kerusi, meja, orang, rumah, pokok, ayat dan sebagainya lah. Kalau ada lagi lah, kalau yang nampak saja dia berbaris, berderet, itu adalah penjodoh bilangannya kita pakai baris atau deret kalau kita tengok kerusi, selalunya kerusi dalam kelas kan, cikgu kata tengok baris dia lurus ke tidak lurus. Okey, itu adalah susunan baris, susunan. Meja pun sama, susunan, sama ada dia lurus ataupun tidak, itu baris orang, so dia beratur panjang satu baris, itu pun kita panggil baris atau deret. Deret ni rumah lah. Okey, deret ni rumah. So kalau rumah, selalunya rumah teres, rumah kedai, okey, dia satu deret, kan. Okey, pokok pun kita kira baris, satu baris pokok, sederet pokok pun boleh. Okey, ayat ni adalah satu baris ayat. Okey, kalau kita selalunya kalau dalam bahasa Melayu, cikgu akan suruh kamu baca baris pertama, rangkap pertama, baris pertama. So maknanya baris tu adalah ayat yang pertama lah, satu baris yang pertama. Okey, so
itu baris. So kalau tengok dalam gambar yang cikgu berikan ini, so ini adalah kerusi, baris kerusi. Kalau kamu tengok ni susunan dia sama je dari depan ke belakang. Okey, yang gambar yang kedua ialah baris pokok. Okey, maknanya dia tanam satu baris sama je kalau kamu tengok ni, yang dari depan sampai ke belakang, satu line yang sama, baris yang sama. Okey, tak ada selang-seli, maknanya satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, tak ada. So dia maknanya satu baris sahaja. Seterusnya kita tengok pula contoh ayat. Contoh ayat untuk sebaris. Sebaris rumah kedai telah hangus dalam kebakaran itu. So sebaris rumah kedai. So maknanya satu deret rumah kedai itu habis terbakar. So itu maknanya satu baris. Okey. So rumah kedai ataupun rumah, so kita panggil dia sebaris atau sederet. Okey. Ini adalah penjodoh bilangan yang keempat. Okey, cikgu kenalkan hari ini 4 saja ya. 4, yang ini adalah batang. So kalau kamu tengok contoh yang cikgu berikan dekat sini, ini adalah pen, sebatang pen. Yang ini adalah pembaris, sebatang pembaris. Okey, kita tengok apa maksud sebatang ini ya. Benda yang lurus, panjang atau pendek serta keras seperti sungai, pensel, galah, gigi, tongkat, jalan, pen, pembaris, mancis dan sebagainya lah. Kalau ada lagi, so kita kategorikan dia sebagai batang. Okey, so kita tengok. Kalau kamu tengok kat sini, ini ada tepi ni adalah pensel, sebatang pensel. Okey, so kita tengok contoh untuk ayat penjodoh bilangan batang. Okey, yang ini adalah contoh ayat untuk penjodoh bilangan batang. Kami menyeberangi sebatang anak sungai semasa hendak ke kebun Datuk Faiz. Okey, so sungai kita mesti kata kerja je menyeberangi. Okey, menyeberangi anak sungai. Anak sungai tu maknanya kecil je, bukan sungai besar lah. Okey, kalau sungai besar tu kita tak panggil anak sungai lah, sungai saja. Okey, so sebatang anak sungai. Okey, sebab sungai ni dia panjang. Okey, so kita kira dia kategorikan sebagai sebatang lah untuk penjodoh bilangan dia. So jangan lupa, jangan salah guna pula ya untuk penjodoh bilangan anak sungai. So ini antara 4 penjodoh bilangan yang cikgu berikan untuk hari ini, cikgu perkenalkan hari ini. So kita akan sambung lain kali dengan penjodoh bilangan yang lain. Okey, so kita nak uji minda kita sama ada kita boleh faham ataupun tidak dengan 4 penjodoh bilangan yang cikgu perkenalkan tadi. So jom kita teruskan dengan soalan. Soalan yang pertama, Encik Ramli menggunakan tempat kosong, kapak untuk menebang pokok yang tumbang. Okey, pilihan jawapannya cikgu berikan. A, sebilah, B, seberkas, C, sebatang dan D, sebaris. So ini antara 4 penjodoh bilangan yang cikgu ajar tadi. So keempat-empat ini, yang mana satukah jawapannya yang betul? Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, yang ini adalah kapak. So kapak ini adalah benda yang tajam. Okey, jawapannya ialah sebilah. Okey, sebilah kapak. Okey, sebab kapak adalah benda yang tajam dan ada runcing kat depan dia. So kita gunakan sebilah. Okey, penjodoh bilangan dia. Seberkas ini tadi adalah kumpulan yang diikat bersama. Sebatang ini adalah yang panjang atau pendek. Okey, lurus. Yang D ni sebaris adalah satu baris. So ini dah tentulah tiga-tiga ini betullah salah ya, tidak ada kena-mengena dengan kapak. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Soalan kedua ni pula, namakan penjodoh bilangan yang sesuai untuk gambar di bawah. Ni gambar kat bawah ni. Yang pertama ni saya rasa ini adalah gambar buluh yang diikat. Yang nombor 2 ni adalah penyapu lidi yang diikat. So ingat ya, kata kunci dia diikat. So apakah penjodoh bilangan yang sesuai dengan gambar yang saya tunjukkan, yang cikgu tunjukkan? Okey, yang pertama pilihan jawapan dia adalah ikat, yang kedua adalah berkas, yang ketiga adalah genggam, yang keempat adalah cekak dan yang kelima adalah batang. So antara kelima-lima pilihan jawapan ini, yang mana satukah yang paling tepat untuk gambar yang ditunjukkan?
Okey, so apakah jawapannya untuk soalan ini? So soalan ini jawapannya ialah berkas. Okey, sebab berkas ini adalah yang diikat dalam bentuk kumpulan. Okey, so kalau kamu tengok ni diikat dalam kumpulan kayu api, buluh, lidi. Okey, so inilah pilihan jawapannya, berkas. Okey. Okey, soalan ketiga. Soalan terakhir yang cikgu berikan hari ini. Berikan penjodoh bilangan yang paling sesuai dengan gambar. Tengok cikgu bagi gambar ni. Macam pokok getah aja kan. So dalam ladang lah ni. Okey, so gambar ini kamu tengok. Kalau kamu tengok paling sesuai, apakah yang paling sesuai? Ini kalau tengok dia tanam dalam satu baris, satu lurus saja. Okey, so maknanya apakah jawapan dia? So kita tengok jawapannya ialah baris atau deret. So ini adalah pilihan jawapan dia. So jawapan paling sesuai dan paling tepat ialah baris atau deret. So kita tengok gambar ni pun kita dah tahu dah, dia tanam satu barisan yang sama. Okay, so itu adalah baris atau deret. Okay, so itu saja soalan yang cikgu berikan hari ini. So cikgu harap kamu boleh faham apakah 4 penjodoh bilangan yang cikgu berikan hari ini. So, kita dah habis sesi pembelajaran pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak pada murid-murid yang belajar, yang mendengar video cikgu ini. So, cikgu harapkan kamu faham apa yang cikgu ajar hari ini, iaitu penjodoh bilangan. Okay? So, hanya 4 saja penjodoh bilangan yang cikgu ajar hari ini. Yang pertama tadi. So, ada 4 je. So, sampai di sini saja. Jangan lupa tekanlah satu butang like, share, komen dan juga subscribe channel Cikgu Azlina Lin. Okey, so jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Assalamualaikum dan bye-bye.